Hai semua kawan-kawan, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni kat channel Oh Horror Story. Bulan pertama tahun 2026. Apa azam kawan-kawan semua tahun ni? Mesti ada yang nak kuruskan badan kan? Semoga kita semua berjaya capai azam masing-masing. Amin. Tahun ni aku nak cuba cakap guna lorat utara sikit lah. Maklumlah, aku pun orang Kedah. Sebelum ni duk cakap KL. Letih weh. Kawan-kawan semua okey lah kalau aku cakap macam ni? Yang mana tak faham sangat lorat utara ni, jangan risau. Kat video ni ada subtitle dia. Okeylah. Untuk kawan-kawan yang selalu mai tengok dan support channel Oh Horror Story, aku nak ucap ribuan terima kasih. Semoga kita semua sihat-sihat selalu, dimurahkan rezeki, insya-Allah. Sebelum tu, yang mana belum subscribe lagi tu, macam biasalah, tolong tekan butang loceng dan subscribe dulu ya. Harapkan kawan semua boleh tolong naikkan subscriber channel ni supaya channel ni boleh berkembang dengan cepat. Dan aku pun lagi semangat nak kongsi cerita-cerita seram untuk kawan-kawan semua. Baiklah, tanpa buang masa lagi, malam ni aku nak bawa satu kisah yang ke-16. Cerita ni pasal kisah benar, iaitu Jalan Bukit Putus, laluan yang tak pernah benar-benar ditinggalkan. Cerita ni dihantar oleh salah seorang kawan kita melalui email. Cerita betul berdasarkan pengalaman dia sendiri. Jom, aku tolong ceritakan. Jalan Bukit Putus pada malam tu nampak je macam biasa-biasa. Tapi perasaan aku tak sama. Rasa lain macam sangat. Udara rasa berat. Setiap kali aku tarik nafas, rasa macam ada benda lain duk ikut sama masuk. Lampu jalan tak banyak pun. Cukup-cukup bagi cahaya pecahkan gelap hutan kiri kanan je. Bunyi enjin kereta aku je yang jadi teman, bergema pelan ikut jalan yang berliku tu. Aku pun tak tahu kenapa aku pilih jalan lama ni. Padahal orang lain dah lama elok. Lagi-lagi lepas tengah malam. Jam kat dashboard tunjuk hampir pukul 3 pagi dah. Waktu yang orang selalu kaitkan dengan cerita-cerita lama yang mereka duk kata mitos je tu. Tapi malam tu, tiap mitos rasa dekat sangat dengan realiti. Aku pujuk hati aku sendiri supaya hilang rasa takut. Cakap dalam hati, semua ni hanya mainan fikiran aku je. Bukit Putus ni cuma jalan lama, jalan yang pernah digunakan dulu. Lah ni tinggal sejarah dalam muzium je. Tapi makin jauh aku memandu, makin sunyi. Dan sunyi tu tak kosong. Rasa macam ada mata tengah perhati aku dari celah-celah pokok, dari gelap yang lampu kereta aku tak mampu capai pun. Angin malam bawa bunyi halus, macam bisik-bisik yang tak jelas, buat tengkuk aku meremam je. Aku telan ayah liak, cuba fokus kat jalan depan. Tapi perjalanan ni baru je nak mula. Aku teringat cerita orang tua-tua pasal jalan ni. Mereka selalu sebut Bukit Putus dengan nada hati-hati. Macam sebut nama dia je pun dah cukup panggil sesuatu. Kata mereka, masa zaman Jepun dulu, jalan ni lah laluan penting. Askar lalu, askar berkemah, mungkin juga petempuk. Ramai yang mati, tapi tak semua nama mereka dicatat. Ada yang hilang je, tertinggal dalam sejarah yang tak pernah ditutup elok-elok. Dulu aku dengar je cerita ni, aku gelak. Aku ingat mereka nak takut-takutkan budak je. Tapi malam tu, tiap selekuh tarik aku makin dekat dengan sesuatu yang lama. Sesuatu yang dah lama dilupakan. Kabus mula naik pelan-pelan, mula menipis, lepas tu makin tebal. Lampu tinggi kereta aku tembus kabus, tapi jarak dekat je. Macam cahaya pun takut nak pergi jauh.
Suasana pada malam tu tertiba jadi sejuk. Bukan sejuk biasa-biasa, tapi ni sejuk sampai ke tulang ni. Aku mula rasa tak sedap hati dah. Tapi jalan depan masih panjang lagi noh. Jauh lagi nak sampai. Aku teruskan jugalah. Dalam hati aku ni dah tahu, ni bukan kabui biasa-biasa ni. Radio kereta yang tadi diam tiba-tiba berbunyi. Bukan lagu, bukan suara DJ, cuma bunyi statik kasak, tak sekata. Aku tukar saluran. Sama je. Macam radio tu tangkap benda yang bukan untuk telinga manusia. Aku terus tutup radio. Tapi rasa tak selesa tu makin kuat. Aku perasan ada bau pelik dalam kereta aku. Bau macam besi karat campur bau hanyak. Perut aku mula meloya rasa nak muntah. Kat tepi jalan, di balik kabui, aku nampak satu bayang hitam berdiri. Tegak je, tak bergerak pun, macam patung. Aku pelankan kereta. Mata cuba fokus. Tapi bila makin dekat, bayang tu pun hilang. Gaib. Tak ada apa-apa pun. Cuma pokok dan semak je yang ada. Jantung aku berdegup laju. Aku senyum kecil je, cuba yakinkan diri mata aku je yang silap tengok kot. Tapi senyum aku tu kosong. Rasa diperhati makin kuat sangat. Masa tu aku sedar, jalan ni mungkin tak pernah betul-betul sunyi. Aku teruskan jugalah perjalanan. Tangan aku genggam steering kuat. Bunyi ranting patah, daun kena gesek dengan angin. Semua rasa dekat sangat. Bunyi sikit pun buat aku tersentak dah. Tiba-tiba aku terdengar bunyi yang buat darah aku berderau. Bunyi tapak kaki pelan, teratuk. Macam ada orang jalan seiring dengan kereta aku. Aku jeling kiri, jeling kanan, tak ada siapa. Tapi bunyi tu ada lagi. Aku tekan minyak sikit. Langkah tu pun laju sama. Napah aku jadi pendek. Aku tak berani tengok cermin sisi. Tapi rasa nak tengok tu kuat sangat. Pelan-pelan aku jeling. Apa yang aku nampak buat jantung aku hampir berhenti. Seorang lelaki pakai seragam tentera lama. Dia jalan betul-betul tepi kereta aku. Muka pucat lesi, mata kosong. Kaki dia tak pijak tanah langsung. Aku cepat-cepat pandang depan balik. Tangan aku dah ketetak-ketak. Aku tahu benda tu bukan manusia. Tiba-tiba kereta aku rasa berat sangat, macam kena tarik dari belakang. Enjin kereta meraung sikit, lepas tu mati. Lampu padam. Terus gelap. Cuma kabui putih pusing-pusing keliling kereta aku. Bunyi tapak kaki makin dengar kuat. Bukan satu, tapi bunyi macam banyak. Macam satu barisan tengah mai dekat. Aku duduk kaku. Mulut terkunci rapat. Tangan aku tak lepas steering. Dalam sunyi itu, aku dengar suara. Aku tak faham bahasa dia, tapi nada dia tegas, pendek, berulang-ulang. Aku tahu tu bahasa Jepun. Bunyi kasut hentak tanah bergema keliling kereta. Kereta aku bergegak. Aku pejam mata, harap semuanya habis kat situ. Tiba-tiba ketukan atas bumbung kereta berbunyi. Mula-mula pelan, lepas tu makin kuat. Aku nak jerit, tapi suara aku hilang. Entah dari mana datang kekuatan. Aku baca apa yang aku mampu ingat je. Ayat kursi, selawat, bismillah. Suara aku bergetar. Makhluk tu terus menjerit. Jerit dia panjang, nyaring, macam jeritan orang kena siksa tu. Dan tiba-tiba semua diam. Malam tu, kat tengah Bukit Putih, aku sedang sejarah yang tak selesai. Depa masih cari jalan nak dikenang. Aku tunduk kepala, cuba tenangkan diri. Bau busuk masih kuat.
Seat belakang kosong, tapi aku boleh rasa macam ada sesuatu kat situ. Udara tekan dada aku. Aku pusing kunci, tangan masih ketak. Dengan satu percikan akhir, enjin kereta pun hidup. Lampu terus menyala. Kabut terbelah sikit bagi aku nampak jalan depan. Tapi rasa lega tu tak lama mana pun. Kat tepi jalan muncul pelat bayang tinggi. Bukan satu, tapi berbaris macam tentera. Langkah seragam je. Suara mereka bukan bisikan dah, tapi arahan tajam, tegas. Aku tekan minyak, tapi kaki rasa berat sangat. Steering macam tahan aku. Dalam kabut tu, aku tahu mereka bukan bayang kosong. Mereka pernah hidup, pernah berperang. Dan lah ni, mereka tunggu pengakuan siapa-siapa saja yang lalu jalan ni lepas gelap. Sejak malam tu, aku tak berani lagi lalu Bukit Putih lepas maghrib dah. Sebab aku tahu jalan ni bukan sekadar laluan. Dia medan sejarah berdarah yang masih hidup. Dan kalau hang lalu situ pukul 3 pagi, kalau hang dengar tapak kaki ikut belakang kereta hang, jangan berhenti, jangan kalih belakang, jangan jawab bila kena panggil. Sebab jalan ni bukan untuk manusia lepas gelap. Ia laluan depa yang tak pernah beti-beti pi pun. Demikianlah kisah Jalan Bukit Putih, laluan yang tak pernah betul-betul ditinggalkan. Kita jumpa lagi lain kali dengan cerita lain pula. Hampa jangan terlepas nah. Apa-apa pun, jangan lupa tekan butang loceng tu dan tekan subscribe sekali supaya hampa tak ketinggalan cerita-cerita baru yang aku nak update nanti. Terima kasih banyak nah sebab sudi mai tengok video-video dari channel Oh Horror Story. Kita jumpa lagi kalau hampa semua masih berani. Assalamualaikum. Bye-bye.